Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Setiap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rafakkan kerana masih memberikan kita nafas, kesempatan untuk kita sama-sama berada di dalam di tempat ini untuk kita sama-sama memahami, mempelajari bahasa Al-Quran. Tidak ada tujuan lain melainkan untuk kita nak fahamkan bacaan kita dalam tilawah kita. Bila setiap kali kita baca Al-Quran, setiap kali kita dengar Al-Quran, kita boleh faham, insyaAllah. Jadi satu usaha yang murni yang kita selalu perlu ingatkan diri kita bahawa dia perlukan sedikit mujahadah lah. Yang mana mungkin kita akan diuji dengan sedikit kesusahan untuk nak datang ke sini setiap minggu. Adalah yang kita pun tak nafikan setiap orang, setiap daripada kita mempunyai tanggungjawab masing-masing dan kesibukan masing-masing. Jadi tak dapat tidak bila kita nak buat satu benda yang baik, pasti akan ada ujian-ujian yang Allah SWT berikan untuk nak lihat bagaimana kesungguhan kita, bagaimana kita boleh sabar ke ataupun kita tak boleh sabar, kan. Di mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kan, adakah kamu nyangka kamu akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan belum jelas nyata bagi Allah SWT siapa yang berjihad di kalangan kamu, berjihad, bermujahadah, berjuang, dan belum jelas nyata siapa yang bersabar bagi Allah SWT. Jadi satu perkara yang sukalah untuk saya ingatkan diri saya juga dan kita semua, supaya kita sentiasa membetulkan niat kita. Tujuan kita belajar hadir untuk belajar di sini ialah untuk kita nak paling penting ialah untuk kita nak faham Al-Quran lah. Selain daripada tu, kita nak cuba, kalau boleh kita nak cakap bahasa Arab, komunikasi dalam bahasa Arab, kan. Dan tujuan-tujuan yang lain tak ada masalah, kan. Tapi yang penting ialah paling utama ialah kita nak faham Al-Quran. Jadi insyaAllah dengan niat kita yang murni, Allah akan permudahkan, Allah bantu kita, dan insyaAllah besarlah pahalanya di sisi Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan kita harap Allah berikan pahala jihad lah, pahala jihad menuntut ilmu di jalannya, insyaAllah. Baik, hari ini kita masuk pada fa'al, kaitan fa'al. Jadi sebelum kita masuk pada lebih detail, saya ulang balik. Mungkin ada yang pernah dah ada waktu saya terangkan pembahagian fa'al ni pada yang kelas yang lepas. Tapi mungkin ada yang tak sempat, tak dapat nak hadir hari tu. Jadi kita tengok secara umum pembahagian fa'al. Kita boleh tengok di dalam dia sebenarnya yang diagram kuning. Kalau ada ni boleh tengok diagram kuning. Kuning A. Kuning A. Kita tengok kuning A dulu. Ada diagram? Tak ada. Okay, jadi dia ada terbahagi kepada 3 lah. Fi'il amar, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Dan kalau kita tambah fi'il nahi, dia jadi 4 lah. Dia fi'il nahi ni maknanya untuk larangan, yang menunjukkan larangan. So kita boleh kata 4 lah pembahagian fi'il. Okay, jadi fi'il, apa maksud fi'il? Sebelum kita pergi lebih lanjut, apa maksud fi'il? Kata perbuatan ataupun kata apa dia? Kata kerja.
Dia kata kata kerja. Jadi kata kerja ni dalam bahasa Arab dia terbagi kepada 3 bahagian. 4 bahagian. Okey. Yang pertama yang paling, kalau dalam bahasa Arab dia akan mula dengan fi'il madhi dulu. Okey, yang ni yang asas. Yang asas dalam bahasa dalam bab fi'il ialah fi'il madhi. Saya tulis rumi supaya mudah. Okey, jadi fi'il madhi apa maksudnya? Yang menunjukkan masa perbuatan yang dah lepas. Kata kerja untuk masa yang lepas. Okey, yang dah lalu. Perbuatan ataupun kita kata tulis yang lepas lah. Okey, maknanya kata kerja yang lepas. Kemudian yang kedua ialah mudhari'. Apa maksud mudhari'? Ialah kata kerja untuk masa yang sekarang atau akan datang. Okey, kata kerja untuk sekarang atau akan datang. Okey, ini saya bagi gambaran secara ringkas. Kemudian dia ada 2 lagi, iaitu amar. Kata fi'il amar bermakna kata kerja juga, tetapi dia lebih kepada seruan ataupun kita kata perintah, arahan atau permintaan. Okay? Arahan atau permintaan. Maknanya kalau daripada orang yang lebih tinggi daripada kita, dia bermakna arahan lah. Kalau orang lebih rendah daripada kita, dia gunakan fi'il amar, maka dia bermaksud permintaan. Macam kita dengan Allah lah. Kita gunakan fi'il amar, Allahumma, Allah kita doa kan. Allahumma ghfir. Allahumma ghfir, ighfir. Ighfir tu fi'il amar. Jadi takkanlah kita nak kata ighfir tu, ampunkanlah tu adalah suruhan ataupun arahan, kan? Itu bermaksud kita minta. Okey. Baik. Jadi ini 3 yang asas. Okey, manakala yang satu lagi ialah fi'il nahi yang bermaksud larangan, adalah tambahan kepada pembahagian fi'il. Yang asasnya 3 je. Kemudian kita kata yang ni kita tambah satu, iaitu fi'il kita kata nahi. Fi'il nahi yang bermaksud larangan. Okey. Okay, jadi ini tambahan kepada 3 asas pecahan kepada fi'il. Okay, boleh faham tak setakat ni? Jelas Okay, jadi pembahagian fi'il tu terbagi kepada 3 atau 4. Kita kata 4 lah. Okay. Madhi yang lepas, yang sekarang nak akan datang, mudhari', yang ketiga amar, yang bermaksud arahan atau permintaan. Okay, kita pergi pada contoh yang pertama dulu, fi'il madhi. Kalau tengok dalam buku ni, dia bagi contoh untuk fi'il madhi ialah nasara. Okay. Jadi dia akan, bila kita bincang tentang fi'il, dia akan berkait rapat dengan dhamir. Ingat tak dhamir? Dhamir ada berapa? Nak ingat? Kalau tak ingat tengok jari kita. Ada berapa ruas? 14. Jadi ada 14 dhamir. Waalaikumsalam. Okay, jadi yang pendek, paling pendek ni, ibu jari. Ana nahnu. Itu kita ingat. Kemudian
Ataupun kita mula daripada kanan sekali. Kan? Dia sebab dia kita kan lam fi'al ni kita akan mula dengan huwa dulu. Kata ganti nama ketiga dulu. Ya, dia punya cara ataupun dia susunan dia. Dalam kita bincang tentang fi'al atau dhamir ni dia akan jadi kata ganti nama ketiga dulu. Ya. Kemudian baru kata ganti nama kedua. Lepas tu baru satu. Okey, jadi yang ketiga kita mula daripada kanan sekali. Huwa, huma, hum. Lepas tu bawah ya, huma, hunna. Lepas tu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Lepas tu ana, nahnu. Ya, boleh kan? Jadi kalau kita nak ukur ataupun nak kira sifir, sila. Makan. Tak makan lagi. Tak sempat makan. Boleh ni sambil-sambil nak makan biskut, ada air dia. Jadi kalau kita nak ukur mana-mana fi'al pun kita akan guna sifir macam itulah. Okey, daripada bawah ni huwa, kita kata contoh nasara. Nasara. Lepas tu kalau untuk dua, nasara tambah alif. Kalau ramai, nasaru, hum, nasaru. Itu yang kita akan sebut kat sini lah. Kita akan belajar hari ni. Okey, kita pergi pada kata nama ketiga dulu. Okey, dia akan mula dengan huwa. Okey, lepas tu huma, lepas tu hum. Lepas tu hiya, huma dengan hunna. Betul, untuk perempuan hiya, huma, hunna. Jadi dia punya susunan dia macam tu. Hiya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Okey? Yang ni untuk lelaki. Saya buat L ni lelaki, ni perempuan. Okey, kemudian kita buat satu contoh fi'al. Satu contoh fi'al madhi yang paling asas ialah nasara. Okey, contohnya nasara untuk huwa. Jadi kita kata yang paling asas ialah huwa. Jadi yang paling asas kita kata nasara. Okey, bila huma kita tengok, kalau tak ingat kita boleh tengok dalam diagram. Dia tulis kat situ tambah apa? Alif. Tambah alif. Fi'al tu dia digariskan, dia buat macam titik-titik bawah tu ataupun garis-garis bawah tu. Yang tu kita letaklah mana apa-apa fi'al pun. Okey. Kemudian kita tambahkan hujung dia dengan huruf-huruf tu. Kalau untuk huma kita tambah alif. Okey, jadi kalau nasara huwa nasara, huma dia akan jadi nasara tambah alif. Okey. Nasara. Okey, yang tambah ni saya tulis guna pen hitam supaya nampak. Jadi ra alif tu tambahan. Begitu juga dengan hum. Okey, hum pun sama. Kita guna nasara juga. Cuma tambah apa? Waw alif. Cuma baris dia akan bertukar. Baris hujung dia. Sebab dia nak tambah dengan waw. Jadi kalau tambah dengan waw, dia baris atas juga jadi susah nak sebut. Dia jadi nasarau. Jadi bila susah nak mudahkan ditukar jadi baris depan. Nasaru. Kan? Nasaru. Jadi gitu. Kan? Kalau nasarau kan susah sikit nak sebut kan. Jadi bahasa Arab ni dia tak suka susah-susah. Ini kaedah dia lah. Bahasa Arab apa ulama ataupun kita kata memang dalam Quran pun macam itulah cara penggunaan dia. Dia akan mudahkan tukar baris depan. Kalau hum. Okey, kemudian hiya pula.
Dia tambah apa? Kena ingat tu. Maknanya setiap dhamir kita ingat kalau madhi dia akan tambah huruf apa belakang. Okey, madhi ni dia biasa dia akan tambah kat belakang je, kat ujung-ujung. Okey, kat belakang-belakang. Okey, kalau hiya nasarat. Dia nasara juga, kemudian ditambah ta berbaris mati. Ta mati. Dah jadi nasarat. Nasarat. Okay. Kalau huma, dua orang, mereka berdua perempuan. Mereka dua orang perempuan. Kita kata apa? Tambah apa? Dia ta macam tadi. Kemudian tambah alif je. Selepas ta tu tambah alif. Cuma ta tu kena bariskan lah. Dia jadi nasara ta. Asal sama nasara tambah dengan ta alif. Jadilah nasarata. Okay. Kemudian hunna pula sama, dia lain sikit, dia matikan ra tu jadi nasar na. Dia matikan ra tambah nun berbaris atas. Okey. Jadilah nasarna. Okey, hunna ni nak mudah ingat, kita tengok dia punya dhamir dia dhamir dia berakhir dengan na kan. Na dan bukan na alif tapi na sahaja, nun berbaris atas. Jadi akhir pada fi'il madhi pun sama, nun baris atas sahaja. Nasarna. Okey, jangan keliru kita dengan nahnu dia jadi nun alif. Dia akan ada alif selepas nun ni. Jadi dia akan jadi lebih kurang sama. Nampak macam sama tapi sebenarnya ada beza, iaitu ni tidak ada alif. Manakala nahnu, kami, dia ada nasarna, ada alif. Dia panjang sikit. Okey, ini kata ganti nama ketiga. Letak yang ni yang kedua kat sini. Kata ganti nama ketiga soalan. Silakan. Teori asal boleh jadi macam tu. Dia nasarat Dua ada apa-apa. Cuma alif pula. Tu susah kan nak jawab tu. Dia kena hafal juga. Dia memang kaedah dia macam tu. Dia banyak nak teori formula lah ni. Nak mudah ingat. Dia biasa memang kalau saya belajar dulu pun memang hafal je lah. Huwa huma hum tu satu. Kita hafal huwa huma hum ya huma hunna antum 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 antuna. Ana nahnu. Satu lagi bila fi'il ni, contoh kita hafal nasara ni, ambil satu contoh. Dulu fa'ala lah. Fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ada? Macam mana? Tadi kau punya Fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Tu boleh search. Saya pun tak ingat lagu dia. Cuba tengok jap. How to choose high quality hot sellers. Down. Kata ganti nama. Macam mana? Kalau orang ganti Nama ketiga. orang tu ada di depan kita tak? Tak, ketiga dia ghaib. Okey. Pertama kita yang cakap. Kedua orang yang ke depan kita. Orang yang tengah bercakap dengan kita.
Dia panggil mukhatab. Dia sama macam bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu, kata nama kedua mukhatab kan. Orang yang, kata ganti nama kedua orang yang tengah bercakap lah. Dan cakap dengan kita kan. Ada depan kita. Kalau katanya pertama, orang yang sedang bercakap. Ketiga, orang yang ketiga lah. Orang yang pihak ketiga, yang tak ada kat situ. Yang tak dengar. Bukan depan kita lah. Okay. Kata nama kedua. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Sebab tu untuk dalam kaedah ni dia bantu kita dengan menggunakan diagram. Jadi dengan diagram ni walaupun kita tak ingat tapi kita boleh sentiasa rujuk diagram lah. Mungkin untuk awal-awal. Tapi nanti kalau kita dah selalu rujuk, dah biasa dengan diagram ni, dah lama kita pun akan terhafal sendiri. Kan? Bila kita selalu rujuk, tengok macam sifir lah. Memula tu mungkin kita tak ingat. Jadi tapi bila kita selalu tengok buat latihan semua, lama kita pun automatik ingat kan. Tak boleh baca? Oh ya. Okey lah. So adalah peningkatan kat situ. Dia memanglah maknanya kalau mula-mula kali pertama jumpa memang agak berat lah, agak berat, tak nampak sangat kan. Bila lama insyaAllah boleh nampak lah, sikit. Okay, saya nak kata ada formula tu, lagu tu je lah kalau boleh membantu kan. Itulah, ni memang untuk kanak-kanak lah. Sekejap, cuba kita dengar kan. Mana tahu mudah nak ingat kan. Itu kan? Tapi yang tu dia kita boleh hafal, cuma kita tak boleh nak tangkap mana satu dhamir dia pun. Jadi kita just faham, kita just hafal dia punya susunan je. Tapi bila kita nak match dengan dhamir tu masih tak nampak juga. Tak bagi saya lah. Dia memang kena buat latihan. Memang kena buat latihan. Ini apa? Yang belajar sebelum ni? Okey lah, dah ada tu. Dia kena ajar orang lah, awak ingat? Ajar budak-budak yang ngaji tu. Okey. Jadi dia kaedah dia macam itulah Maknanya okey, hari ni walaupun kita tak ingat tak apa. Jangan risau. Sebab kali pertama, kalau memang kali pertama belajar memang takkan susahlah nak ingat. Tapi kita ulang-ulang lah. Ulang-ulang, satu lagi kita tengok contoh dalam Quran, contoh dalam hadis ke, kan? Ataupun kita buat latihan ke lepas ni, insyaAllah kita cuba buat latihan. Ataupun kita cuba daripada ayat-ayat Quran tu, ataupun daripada ni kita praktiskan. Daripada doa, daripada zikir dalam solat, kita cuba praktiskan satu fi'il, lepas tu kita pecahkan kepada 14. Satu fi'il pecah 14. Fi'il pecah 14. Jadi lama-lama kita insyaAllah boleh ingat. Okey, kita pergi pada dhamir yang ataupun kata ganti nama kedua. Jadi kedua ialah anta. Ni laki dulu. Kita pergi pada laki dulu. Anta, antuma, antum. Dia biasalah dah separuh buku ataupun dah nak habis-habis nak ujung-ujung ni, makin lama makin kurang orang. Makin tak ramai datang. Saya dengan Rahman dah ngajar dekat sebelum ni pun sama macam tu juga. Mula sampai 30 orang. Satu kelas tu 30 orang. Penuh tak sampai melimpah, tak muat kelas. Kan? Tapi lama makin sikit. Tambah pula dah separuh tu tiba PKP.
Lagi lah online. Online tinggal 6 orang Dari 30 tu tinggal 6 yang betul-betul boleh konsisten sampai habis. Jadi cabaran sikit lah. Memang yalah, natural normal bagi orang yang mula belajar dia akan rasa berat. Mula-mula makan rasa berat, makin lama makin banyak pula kan. Makin banyak kena ingat pula. Lepas tu makin banyak tomir lagi. Makin tambah. Jadi mungkin yalah rasa berat tu menyebabkan rasa macam tak boleh lah. Jadi kalau tak cepat fed up memang akan tinggal je lah. Jadi memang kena tambah lah. Kena sabar sikit. Okay. Dan sebenarnya dia banyak membantu dah ni. Sekarang ni kita dah ada diagram. Kita dah ada formula-formula yang boleh membantu untuk kita lebih faham. Sebab kalau sebelum ni lagi susah kita hafal, terus kena hafal syair terus kan. Hafal bait-bait syair tu. Apa kita kata kalau bahasa Arab dia panggil syair, asy'ar kan. Ataupun dia panggil bait dia punya kaedah tu. Dia buat dalam bentuk syair. Jadi kalau tak hafal tu memang susah lah. Cuma kalau hari ni kalau kita tak ingat pun kita boleh refer pada diagram yang dah ada tu untuk membantulah lebih mudah. Baik. Kalau hantar, kalau yang ni dia akan agak mudah sikit kita nak ingat. Dia mungkin macam saya sebut sebelum ni, dia akan nampak sikit lah dia punya kaitan dia. Contoh, hantar kan, dia akan jadi nasar ta. Ujung dia akan sama. Hantar, bunyi ta kan. Jadi sini pun dia akan akhir dengan ta. Antuma dia jadi nasar tuma. Jadi yang ni mudah sikit lah nak ingat. Antum nasar tum. Jadi gitu. Okay. Kalau ana nahnu lain sikit lah. Okay. Ini anta. Okay. Yang perempuan belum lagi. Kita pergi pada yang perempuan. Anti, antuma juga, antunna. Okay. Yang ni pun sama. Nasar ti. Tambah je yang huruf yang terakhir. Antuma sama. Nasar tuma juga. Okay. Maknanya laki perempuan. Antuma ni dia akan sama ujung dia. Laki perempuan dia akan sama fa'il dia. Nasar tuma. Dia tak ada perubahan. Dia tak ada perbezaan kat situ. Okay, kemudian antunna untuk ramai perempuan dia akan jadi ambil yang hujung saja, antunna nasartunna. Jadi dia untuk yang mukhatab kita lebih mudah nak ingatlah. Berbanding dengan yang ghaib ataupun kita kata ganti nama yang ketiga. Jadi kita pergi pula pada ana dengan nahnu. Saya tak atas ni ana dengan nahnu. Ana jadi nasar tu. Tambah tu di belakang. Kemudian nahnu nasarna. Yang ni yang agak keliru sikit dengan tadi hunna. Hunna ni dia punya belakang na juga. Tapi kena bezakan dia tak ada alif. Jadi kalau nak ingat tengok dhamir dia tidak ada alif. Kalau di sini dia ada alif. Dia beza dengan nasarna untuk hunna. Jadi kalau tak ingat mana satu ni nahnu ke hunna, mana nahnu ke hunna. Kita ingat hunna dia ada nun pendek, dia tak ada alif. Hunna dia tak ada alif. Jadi kalau nasarna yang tak ada alif tu adalah untuk hunna. Kalau yang ada alif untuk nahnu. Ini dia tu. Okay.
Ana nasartu. Ana ni kita tambah tu saja di belakang. Tambah tu, mana-mana fi'il pun kita tambah tu. Untuk fi'il madhi lah. Okey, sekarang ni faham tak? Dah? Jelas Okay, jadi contoh semua ada dalam buku. Dan dalam diagram pun ada. Jadi dalam diagram ni sebenarnya dia lebih membantu untuk kita nak match dengan mana-mana fi'il lain. Dalam buku ni dia bagi satu contoh je. Kan? Nasara kan? Tapi kalau kita nak matchkan dengan fi'il lain ataupun kita nak pasangkan dengan fi'il lain, jadi kita cuba ukur dengan yang ada dalam diagram ni. Jadi tempat kosong tu kita tambah fi'il. Lepas tu tambah aja dengan huruf-huruf yang dicadangkan, yang dituliskan di tepi tu. Ya. Jadi insya-Allah nanti kita ulang-ulang banyak kali. Setiap kali kita ni praktis, setiap kali kita tengok contoh tu kita cuba praktiskan. Lama-lama kita insya-Allah boleh ingatlah. Ni lelaki ni perempuan. Ya, ana nahnu sama, lelaki dengan perempuan dia sama je. Ana ni boleh guna untuk perempuan, lelaki boleh, perempuan boleh. Nahnu pun sama, lelaki perempuan boleh dulu. Okey. Kita tengok contoh dalam Al-Quran. Okey, supaya kita lebih nampak contoh yang ada dalam Al-Quran. Okey, Allah SWT firman, wa qatala Dawudu Jaluta. Okey, dalam ni Allah SWT menggunakan perkataan qatala. Wa qatala maksudnya dan telah membunuh. Okey, wa qatala ni wa dan qatala telah membunuh Daud, Nabi Daud lah. Jalut lah. Jalut ni maknanya yang berlawan dengan Nabi Daud. Kan, tentera musuh lah. Kalau kita kata ini Israel lah. Israel, Daud ni Palestin. Macam itulah perumpamaan dia. Maksudnya Nabi Daud membunuh Jalut, membunuh tentera musuh. Okey. Yang diketuai oleh Jalut. Jadi Allah menggunakan perkataan qatala. Okey, qatala bermaksud telah membunuh. Allah, hilang pula. Tak apalah. Dia tak boleh goyang. Okey. Wa qatala maknanya bila kita tengok sahaja qatala, walaupun tak ada dhamir kat situ, kalau kita dah biasa dengan sifir ni, kita kata sifir madhi, mudhari', amar ni, fi'il ni. Kita tengok fi'il tu saja kita dah boleh tahu ini dia punya dhamir dia adalah huwa. Kan? Apa tanda dia? Ujung dia tidak ada apa? Sambungan dengan apa-apa huruf. Jadi ni huruf asal dia. Qaf, ta dengan lam. Macam mana kita tahu huruf asal? Kamus. Dia ada, nanti kita akan belajar jugalah. Dia dalam yang diagram kuning B ni. Kuning B ni kita akan tahu perkataan asal dengan perkataan tambahan. Huruf asal dengan huruf tambahan. Dia ada yang 3 huruf. Ada yang asal 3 huruf. Ada yang asal 4 huruf. Ada asal 5 huruf. Ada asal 6 huruf. Dia 6 je lah. Jadi kalau lebih daripada 6 tu maknanya memang ada huruf tambahan. Tak apa, yang tu kita akan belajar nanti. Okey, cuma dekat sini kita tahu, kita tengok tu kita dah tahu yang ni untuk dhamir huwa. Sebab apa? Sebab dia tidak ada tambahan di apa-apa huruf tambahan selepas dia. Okey. Sebab kita tahu kalau huruf tambahan ni dia mesti biasanya dalam fi'il madhi kan, dia tambahan sama ada alif, waw alif, ta alif, nun kan. Ataupun kalau yang mukhatab ta tuma tum, ti tuma tunna, tu dengan na. Jadi kat sini tak ada tambahan dekat ujung dia huruf-huruf tadi. Jadi menunjukkan dia adalah untuk fi'il dhamir satu, huwa, dia seorang lelaki. Huwa. Jadi wa qatala bermaksud dia telah membunuh Daud, Nabi Daud, Jalut lah. Daud, Nabi Daud telah membunuh Jalut.
Jadi sebab tu dia right ni maksudnya nama orang ni sama je dekat dalam bahasa apa pun sama juga kan. Okey, kemudian falamma balagha majma'a bainihima nasyahu tahuma. Yang mana satu fa'il? Daripada ayat ni kita boleh detect tak? Boleh cam tak? Mana satu fa'il? Kita dah belajar dah isim. Ya, kita dah belajar tanda-tanda isim. Kan? Saya rasa dengan kita belajar tanda-tanda isim tu kita boleh bezakan yang mana satu isim, mana satu fa'il. Falamma kan fa tu huruf. Lamma pun huruf juga. Huruf ke isim? Isim apa? Zaraf zaman. Isim lah, isim sebab zaraf tu adalah isim. Okey, jadi bila fa ni isim, fa ni haraf. Haraf apa? Ingat ayat. Jar ni biasanya lepas dia dari bawah. Tapi yang biasa masuk awal ayat. Awal ayat ni haraf apa? Kalau tak ingat boleh tengok diagram. Kita tengok dalam ping B kan. Haraf ping B. Cik fa. Fa kat ni. Istinaf. Kan? Cuma kena tengok je lah. Sebab yang ni dia sebab mungkin dia ambil tengah-tengah ayat. Tapi dia boleh jadi ni tengah-tengah ayat lah. Yang ni kalau ikutkan boleh tengok surah Al-Kahfi ayat nombor 1. Saya tak ingat dia awal ke tengah ayat. Kalau tengah-tengah dia tak jadi istinaf lah. Kalau tengah dia jadi haraf ataf. Dia ada dua, sama ada haraf ataf atau haraf istinaf. Kalau dia memang duduk awal ayat dan dia memang permulaan cerita baru, maka dia kira fa istinaf lah. Haraf istinaf. Awal lah. Saya pun rasa awal ayat. Okay, jadi kalau awal ayat maknanya dia haraf istinaf lah. Okay, apa maksud istinaf? Apa maksud istinaf? Permulaan. Okay, permulaan. Okay. Awal kan? Dia hutahuma. Apa soalan ni? Yang mana satu fa'il? Huta. Tak jadi. Dia fa'il madhi dia biasanya berbaris atas. Tanda dia. Biasanya akan baris atas nasyah. Nasyah fa'il madhi betul. Cuma yang lagi senang untuk kita nak cam yang semua baris atas. Ada tak? Lima pun tapi harga lain dah. Okey. Majma'ah ni tak jadi juga. Dia ada baris mati. Balagha. Yang paling basic. Fi'il yang paling basic semua berbaris atas. Okey. Semua baris atas. Balagha. Cuma alif ni tambahan lah. Kita kata. Jadi tanda dia ada alif tu maknanya ada huruf tambahan menunjukkan dhamir 2. Sabdu atau mati? Tapi dia ada sabdu boleh jadi juga. Boleh jadi kadang-kadang jadi fi'il, kadang tak juga. Semua sebab falamma kita dah tahu lah fa ni bukan dan lamma ni adalah isim zaraf kan. Sebab tu kita kenal isim tu dulu. Bila kita kenal isim baru kita boleh compare dan boleh agak lah. Yang tu fi'il.
Kan? Okey, jadi falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Maksud dia dan tak kala maka tak kala fa maka lamma tak kala balagha. Okey. Bila kita kata dia fa'al dan kita tahu dan kita detect dan kita boleh kesan cam dia punya fa'al dhamir tu apa? Dhamir dia tadi kita kata apa? Balagha ni dhamir dia huma kan? Okay, huma ni bahasanya berapa orang? Dua orang. Sama ada lelaki atau perempuan kan? Tapi kat sini dia tak ada ta. Maka lelaki lah. Kalau perempuan dia ada ta kan? Huma nasarata. Kalau dia balaghata. Jadi disebabkan dia tambah alif sahaja, maka dia menunjukkan mereka berdua huma. Mereka berdua lelaki. Kan? Jadi itu cara kita nak cam. Jadi bahasa Arab ni dia cara dia banyak kita cam tu melalui tanda-tanda. Macam isim ada tanda 5 tanda. Fi'al tanda dia tambahan huruf-huruf ni lah. Kalau madhi tambahan huruf-huruf belakang ni. Kan? Jadi kalau kita selalu main, selalu jumpa, kita boleh cam. Oh ni fi'al. Sebab apa? Dia ada tambah ni alif, tambah waw alif, tambah ta, tambah tu, tambah tunna, tambah tuma, tambah tum. Okey. Itu dia punya cara nak cam. Sebab tu lepas kita belajar isim, lepas kita belajar haraf, kan? Walaupun kita tak ingat, tapi kalau kita selalu ulang-ulang, kita tengok okey, ni wafa ni kita ulang-ulang, kita akan boleh cam. Oh ni lamma ni huruf. Haraf lamma isim zaraf makan. Zaraf zaman. Wa haraf. Sama ada haraf ataf atau istinaf. Kan, contohlah. Jadi benda yang huruf yang kita selalu jumpa kita boleh cam. Jadi selain daripada huruf atau isim tu, maka kita boleh agak lah itu fi'al. Dan berdasarkan tanda jugalah. Kan? Tanda dia sama ada dia tak tambah apa-apa, dia berbaris atas, semua dia berbaris atas, kemudian dia tak tambah apa-apa ataupun dia ada tambahan huruf-huruf yang kita kata ni lah tambahan ni. Alif, waw alif, ta alif, nun, sebagainya. Okey. Jadi majma'ah apa? Tempat pertemuan. Dia asal daripada jamak lah. Jama'ah maknanya tempat himpun, tempat berhimpun. Jama'ah menghimpunkan, mengumpulkan jama'ah kan. Macam masjid pun kadang dipanggil jami'. Masjid jami'. Jami' itu maksudnya yang menghimpunkan. Jadi majma'ah maknanya tempat himpun, tempat berkumpul. Maka apabila balagha mereka berdua sampai. Mereka berdua dan maksudnya siapa? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kisah tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ataupun ada riwayat kata bukan Nabi, orang soleh kan. Nabi Musa dengan Khidir. Jadi apabila mereka berdua, maka apabila balagha mereka berdua sampai. Jadi kita terjemah macam tu. Fa maka, lama apabila. Balagha ni mereka berdua sampai. Walaupun dia satu kataan je, balagha. Tapi sebab kita tahu ini dia merujuk kepada huma, dua orang lelaki. Jadi kita kata mereka berdua balagha sampai. Majma'a tempat berhimpun, tempat kumpul. Bainihima, baina kita dah bincang dah belajar dah sebelum ni. Baina adalah isim zaraf. Makan ke zaman? Zaman. Makan. Dia bermaksud di antara kan. Di antara menunjukkan tempat lah. Tapi dia sebenarnya boleh pergi dua-dua. Kalau di antara masa dia jadi zaman. Contoh baina zuhr wal asr. Di antara zuhur dengan asar. Jadi dia jadi zaraf zaman. Kalau baina al-baini wa bainak. Di antara aku dan kau. Jadi tempat lah. Kan? Okay, kalau ni bainihima menunjukkan tempat lah sebab dia cerita tentang tempat kan. Tempat bertemu, tempat berkumpul, tempat berhimpun.
Jadi apabila mereka mereka berdua telah sampai tempat bertemu di antara kedua-duanya. Di antara huma atau hima kedua mereka, mereka berdua, di antara mereka berdua. Nasiya. Ini pun fa'il sebenarnya. Walaupun dia bentuk dia lain sikit, ada baris bawah. Tapi dia bermaksud fa'il. Nasiya bermaksud lupa. Ni asal dia nasiya. Dia bermaksud lupa. Okey, kalau nasiya tak ada alif, huwa, dia seorang lelaki lupa. Kalau tambah alif nasiya menunjukkan dua orang lelaki lupa. Okey, maknanya mereka berdua lupa. Dua-dua lupa. Okey. Nabi Musa dengan Khidir dua-dua lupa. Hutahuma maknanya ikan mereka. Ikan mereka berdua. Huta, ikan. Huma, mereka berdua. Okay? Sebab sebelum tu mereka makan ikan. Lepas tu jalan. Pergi musafir. Lepas tu, mereka terlupa yang ada bekalan, ada lebihan ikan tu. Makan tak habis kan, simpan. Lepas tu terlupa maknanya tertinggal dekat tempat tadi. Ikan tu berlebih tu tinggal dekat tempat tadi. Jadi dah jalan jauh lah, patah balik. Tempat yang mereka berjumpa tadi, awal-awal tadi. Mula-mula jumpa contohlah, mula-mula jumpa kat sini. Tu jumpa tu, makan kat situ. Lepas tu mereka pun jalan ke sana. Dah jalan dalam beberapa kilometer, katakanlah kan, berapa kilometer. Baru teringat, oh ada ikan tadi terlupa, tertinggal. Lepas tu patah balik, pergi ke tempat tadi. Itu maksud dia. Nasiyahu tahumah fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Saroba kan ajaba. Saroba. Ajaba. Fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dzalika ma kunna nabghi. Ikan tu dia hidup balik, masuk dalam air balik. Dia terjun masuk dalam laut balik. Dengan ajabah, dengan ajaib. Ajabah tu dengan pelik. Walaupun ikan tu dah kena makan, tapi dia boleh hidup balik masuk dalam air balik. Jadi kata, itulah sebenarnya yang kita cari. Kata Sabilu fil bahri ajabah, qala dzalika ma kunna nabghi. Itulah yang kita nak cari, tempat yang kita nak tuju sebenarnya. Dia kata. Maknanya tanda tempat di situlah tempat dia berjumpa mula dia belum jumpa dengan Nabi Khidir lagi. Nabi Musa dengan dia punya pembantu dia. Dengan seorang pembantu dia yang berjalan tu. Yang makan tadi tu Nabi Musa dengan pembantu dia, teman dia. So dia pergi tu. Lepas tu dia teringat ikan, dia patah balik. Tengok ikan tu dah hidup balik dan dia masuk dalam laut. Jadi dia kata itulah tempat yang kita cari sebenarnya, sebab tanda dia ikan tu hidup balik. Jadi dia tunggulah kat situ. Zalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihim qasasa, dia pun patah balik tempat tadi. Yang teman dia tu sebutlah, kata ikan tadi tu dah masuk balik dalam air. Dia ceritalah dekat Nabi Musa kan. Jadi Nabi Musa pun kata itulah tempat yang kita cari. Jadi pun patah balik. Dia pun patah balik ke tempat tadi. Jadi di situlah dia berjumpa dengan Khidir. Ataupun Nabi Khidir. Fartadda ala athari maqasasa. Okey. Seterusnya. Jadi di dalam ayat ni kita kata ada dua fi'il. Balagha satu, fi'il madhi. Dengan nasiya. Jadi dua-dua ni menunjukkan kepada dua orang. Ataupun kita kata huma. Dengan tanda dia apa? Ada? Alif di belakang. Nasiya, balagha. Jadi dua-dua tu menunjukkan dua orang lelaki. Ataupun dhamir huma. Okey. Kita pergi pada seterusnya. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Okey.
Siapa boleh cam? Mana fa'al kat sini? Qalu. Okey, satu qalu lagi. Fa'alta tadi kan? Fa'alta lagi. Ada tak? Alihatina. Dia ada B tu. B tu haraf jar. B tak akan masuk pada fa'al. B tak akan masuk pada B akan masuk hanya pada isim. Ataupun kita kata haraf jar lah. Haraf jar tak akan masuk pada fa'al atau haraf. Dia akan masuk pada isim saja. Jadi kita dapat boleh detect tu, kira boleh lah tu. Boleh cam kan? Qalu dengan fa'alta. Jadi sini menunjukkan apa yang menunjukkan dia fa'al? Yang pertama ni waw alif. Waw alif menunjukkan apa? Dhamir mereka. Hum. Mereka lelaki ke perempuan? Ramai lelaki. Mereka lelaki. Kan? Iaitu hum. Ni tambah waw alif. Nasaru. Qalu. Fa'alu. Apa lagi? Darabu, katabu, tabahu, masak. Kan? Katabu, menulis. Jadi semua yang belakang tu menunjukkan untuk hum lah. Mereka lelaki, ramai lelaki. Qalu, mereka telah berkata. Qala ni asalnya maksudnya berkata. Qala telah berkata, tambah waw alif dia jadi mereka lelaki. Mereka lelaki telah berkata. Saya tarik depan sikit. Jauh, rasa jauh. Hop. Ada nampak? Okey. Dekat sikit. Okey. Maka mereka telah berkata, a'anta fa'alta. A'anta, adakah kamu? Tu adakah? Kita kata atau hal kan sebelum ni kan. Atau hal bermaksud adakah. Atau hal. Hal atakah. Maksud adakah. Sahaja. Ni hamzah berbaris atas. Jadi dia maksud adakah. A'anta. Jadi bila kata a'anta, adakah kamu? Kan mereka telah berkata, a'anta, adakah kamu? Fa'alta. Fa'ala bermaksud buat. Fi'al. Dia kata fi'al kan, kata kerja. Jadi fa'ala buat, dia mengerjakan, dia membuat. Jadi fa'alta menunjukkan ada ta kat belakang tu menunjukkan apa? Menunjukkan anta, kamu seorang lelaki. Kan? Sini. Di sini. Dia menunjukkan anta sebab akhir dia berakhir dengan ta. Okey. Kalau perempuan dia baris mati. Fa'alat. Kalau perempuan anti. Anti fa'alti. Kalau anti fa'alti, baris bawah. Baris bawah. Dia bermula macam itulah, confuse, keliru sikit. Lama boleh lah. Ingatlah. Fa'alta anta, kamu seorang lelaki. Hadza, ini. Adakah kamu yang buat benda ni? Benda perkara ini. Bi alihatina, dengan alihah. Alihah jamak ilah. Tuhan. Alihah jamak ilah. Ilah Tuhan. Ilahi kan Tuhan. Alihah jamak ilahi Tuhan. Nahnu, kami. Menunjukkan nahnu, kami. Maknanya dengan Tuhan kami. Adakah kamu yang melakukan hadza, perkara ini kepada ataupun dengan Tuhan kami? Ya Ibrahim. Wahai Ibrahim. Ibrahim lah. Nabi Ibrahim. Jadi ini kisah tentang Nabi Ibrahim lah.
Bukan Pak Ibrahim. Ataupun apa? Ibrahim dalam mak kilau lah. Apa Pak Ibrahim? Ibrahim kan? Okay, jadi Nabi Ibrahim dia buat apa pada Tuhan-Tuhan mereka? Pecahkan sempat. Kan kita tahu kan cerita dia tu. Dia satu hari tu kaum dia ada pesta. Ada satu majlis perayaan. Dia semua pergi. Majlis perayaan tu kosong, kampung dia kosong. Tinggal dia seorang. Kan? Dia orang tanya, kau tak nak ikut ke? Dia kata aku sakit. Aku sakit. Sakit hati ataupun apa-apa lah kan. Dia helah lah. Dia tak menipu tapi helah. Sebab takkan dia nak pergi pesta yang ada syirik semua kan. Sebab pesta tu ada syirik dan sebagainya. Mungkin ada tarian-tarian ke, ada maksiat dan sebagainya. Jadi dia mengelakkan tu, dia cakap aku tak sihat, aku sakit. Dia memang sebut dalam Quran. Inni sakim. Sakim ni sakit. Sakoma. Sakim sakit. Lepas tu lepas dia orang pergi pesta, pergi perayaan semua. Nabi Ibrahim waktu tu lah dipecahkan semua berhala-berhala yang ada, tinggal satu. Ya, dia letakkan kapak yang dipecahkan tu, digunakan tu untuk pecahkan berhala-berhala tu, sangkut dekat tengkuk berhala yang paling besar. Ada berhala tu banyak saiz, ada yang paling kecil, ada yang besar. Berhala yang paling besar tu dia sangkutkan apa kapak, apa benda pedang ke apa yang digunakan untuk hancurkan berhala-berhala yang lain. Bila balik mereka tanyalah, qalu ni mereka lah kaum dia. Qalu. Lepas tu digunakan waw alif ni, mereka. Jadi mereka bertanya, adakah engkau yang menghancurkan tuhan-tuhan kami ni? Wahai Ibrahim. Tanya tu. Dia kata apa? Dia jawab. Qala qalu anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Nabi Ibrahim kata, bahkan yang buat tu ni berhala paling besar ni. Nak suruh dia orang fikir lah. Dalam tu tak sebut lah. Dalam ayat tu tak sebut. Cuma dalam hadis ataupun ada huraian dia lah, tafsiran dia. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang buat ni tu apa, berhala paling besar ni, tanyalah pada berhala tu kalau dia boleh bercakap. Dia perli. Dia perli supaya suruh dia orang ni fikir. Kalau Tuhan takkan tak boleh tanya, tak boleh bercakap. Kan? Kau pergi sembah tu buat apa? Dia saja buat tu supaya dia nak suruh fikir. Jadi dia gunakan logik, digunakan cara yang apa namanya? Tapi dia tak percaya lah. Jadi dia saja dia nak suruh fikir. Kalau secara logiknya takkan tak boleh fikir. Yang ni tak boleh bergerak, tak boleh bercakap, tak boleh buat apa-apa, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Takkan kau sembah dia. Dia saja dia nak buat macam tu kan. Tapi akhir sekali dia orang tetap juga sembah, tetap juga ada degil dengan kepercayaan datuk nenek mereka. Kan, tetap juga nak sembah berhala tu. Sedangkan dalam akal mereka fikir memang tak logik. Kan, dia orang boleh terima dah benda tu memang tak logik, yang apa berhala tu boleh bergerak, boleh bunuh tuhan-tuhan yang lain. Berhala-berhala yang lain. Jadi gitu. Okey, baik. Jadi kita boleh dapat kat sini ada dua fi'il kan. Qalu satu, dengan cara kita dapat tahu, nampak di situ ada tambahan waw alif, dan satu lagi fa'alta ada tambahan ta di belakang. Okay, jadi situ ada dua fi'il madhi lah yang kita boleh cam dan boleh kesan dekat situ. Dia walaupun dia cerita tu yalah sebab benda ni dah lepas kan, cerita dah lepas. Jadi Allah gunakan fi'il madhi lah. Cerita tu sebenarnya semua akan guna fi'il madhi. Fa'alta, qalu. Dan ayat lepas tu pun sama. Qala bal fa'alahu kabiruhum.
Kalau tak yakulu kan. Kalau mudhari' dia jadi yakulu. Yakulu lah. Ini baca. Tapi kadang-kadang Allah guna juga. Oh, ada ya? Walaupun cerita tentang yang dah lepas, tapi Allah gunakan fi'il mudhari'. Mungkin ada maksud lain lah, maksudnya ada hikmah dia, maksudnya mungkin Allah nak tunjukkan benda tu dia sentiasa, dia berterusan. Tunjukkan dia berterusan. Okey. Sekarang ni ada soalan. Kita tengok dia punya nota bawah ni. Okay, dia kata perkataan bainahuma dibacakan dengan bainihima sebab terdapat huruf sebelumnya yang berbaris bawah, iaitu nun, baini. Asalnya bainahuma. Tapi dalam ayat ni dia digunakan bainihima. Ni. Majma'ah bainihima. Kenapa dia jadi bainihima? Yes, dia kata sebab terdapat huruf sebelumnya yang baris bawah, maka dibariskan bawah huruf ha. Maknanya dia asalnya bainahuma kan, nun tu baris atas dan ha tu jadi baris depan lah, bainahu huma. Tapi disebabkan nun tu berbaris bawah dan nun tu baris bawah ada sebab lain lah. Itu kita tak payah cerita lagi. Dan sebabkan nun tu baris bawah, maka ha tu pun dia jadi berbaris bawah. Itu dekat sini lah, nampak sikit. Dia asalnya bainahuma. Dia tukar jadi bainihima. Dua-dua nun dengan ha tu berbaris bawah. Okay, disebabkan nun ni baris bawah, baini. Ha ni pun jadi baris bawah hima. Tapi kalau sebelum dia baris atas, dia jadi berbaris depan. Baina huma. Jadi gitu. Okey. Okey, boleh sikit lagi kot ya. Oh, ada sikit lagi. Dalam nota ni dia kata ini hanya melibatkan kata ganti nama diri yang ketiga pada ha. Pada ha berbaris depan. Dhamir yang terlibat adalah hu, huma, hum, hunna. Jadi kalau dhamir lain, contohnya kaf. Kalau kaf, baina kuma. Kan? Dia tak jadi berbaris bawah. Baini kuma. Dia akan jadi baini kuma juga. Dia akan tukar baris bawah hanya pada dhamir hunna, hum, huma dengan hu. Contoh. Contoh kita bagi baina juga, bainihima juga. Contoh bainihim. Waja'alna min baini aidihim. Itu lain. Contoh bainihim. Atau bainihi. Atau bainihima tadi kan. Atau bainihinna. Bainihinna. Jadi ini semua akan tukar baris ha. Ha pada dhamir ni. Ha ni asalnya hunna. Tapi tukar jadi baris bawah jadi hinna. Asalnya hu. Dia jadi baris bawah jadi bainihi. Asalnya hum. Tukar jadi bainihim. Okay, disebabkan baris sebelum dia berbaris bawah. Okay. Ada soalan ke setakat ni? Ada Faham Boleh lagi ke berhenti sekat dulu? 10 dah Aku 10 dah. Okay, kalau ada soalan selain daripada apa yang kita dah bincangkan tadi, 3 contoh dengan inilah detail contoh-contoh ataupun pecahan fi'il madhi.
Kita pergi pada fi'il madhi dulu sebab yang lain mudhari' dia akan ada hukum lain. Dia ada bentuk lain. Fi'il amar pun sama. Dia lagi lain. Nanti kita cuba praktis dengan fi'il lain. Okey, mungkin last sebelum kita habis. Kita praktis tukarkan nasara ni kepada fi'il lain. Contoh kita tukar jadi fa'ala. Katakan nasara ni jadi fa'ala. Okay, cuba kita tukar. Saya bacakan dia punya dhamir, tuan-tuan bacakan dia punya fi'il. Boleh? Okey Huwa fa'ala. Huma fa'ala. Hum okey. Hiya fa'alat. Huma hunna fa'alna. Nah pendek. Anta fa'alta. Ambil ujung Antuma. Antum. Anti. Antuma. Anti. Antunna. Ana. Fa'altu. Nahnu. Fa'alna. Itu. Okay, kita cuba ulang banyak kali dengan fi'il lain. InsyaAllah kita boleh beringat. Okay, dia maknanya matchkan dia punya bunyi tu. Kalau sini, tapi sini dia tak samalah. Cuma kita boleh tahu kalau huwa dia tak ada tambahan, huma dia ada alif, hum ada waw. Kan? Ya tambah ta mati, huma tambah ta dengan alif, hunna tambah na saja. Itulah. Okay, dia punya sifir lah, kita kata sifir dia. Lepas tu dia dinamakan dengan kaedah sifir. Dia macam tu, dia macam sifir bahasa dalam matematik tu. Kalau dia bunyi, dia jadi macam ni. Kalau tambah ni, dia jadi macam ni. Tambah ni, tolak ni, dia macam ni. Dia sifir lah. Wallahualam. Tak ada soalan setakat ni? Wallahualam, kita tangguh. Jazakumullah khairan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dalam bahasa Arab ada satu kata. Soalan ada pernah tengok video yang kata